Saya Nurhayati binti Azmi, KPJ 221510-431. Saya Nur Suhaila binti Zulkifli, nombor KBJ 2215104110. Nama saya Nur Hasina binti Mizan, KBJ 221510-472. Saya Nur Aida Afrina binti Azmi, KBJ 221510-415. Saya Nur Afisha Izlana binti Afandi, nombor KBJ 221510-419. Saya Nur Syahida binti Amran, KBJ 221510-423. Objektif pembelajaran pertama dapat menerangkan maksud sintesis protein. Kedua, dapat menyatakan bahan yang diperlukan. Ketiga, dapat menerangkan mekanisme sintesis protein. Keempat, dapat menyatakan peringkat bagi sintesis protein. Kita mulakan dengan pengenalan bagi sintesis protein. Sintesis adalah satu pembentukan manakala protein merupakan rantaian yang terbentuk daripada unjuran asid amino iaitu unit ringkas bagi protein, juga dikenali sebagai polipeptida. Sintesis protein ini melibatkan cantuman asid amino yang membentuk rantaian berdasarkan arahan dari DNA untuk menentukan susunan pattern di nukleus sel dengan bantuan RNA. Proses ini berlaku sepenuhnya di dalam sel. Sumber asid amino adalah dari pencernaan makanan protein di usus ataupun yang dihasilkan oleh hati. Protein mempunyai hormon iaitu insulin, mempunyai beberapa enzim yang boleh menghasilkan protein iaitu amylase, protease dan ATPase. Struktur-struktur yang memperlukan lagi polipeptida ialah aktin dan meiosis oktoid dan juga keratin. Antibodi ialah IgA dan IgG. Reseptor iaitu protein yang akan memberikan kesan kepada mata kita untuk melihat warna-warna yang ada. Hemoglobin dan albumin merupakan transport yang akan membawa asid amino ataupun protein untuk menghasilkan polipeptida unjuran yang panjang. Fiber contohnya kolagen dan elastin sangat penting dalam membentuk sesuatu protein yang baik. Pembekuan darah seperti fibrin, trombin dan faktor pembekuan darah sangat penting untuk mengekalkan protein berada dalam keadaan baik. Okey, kita teruskan dengan perbincangan sintesis protein yang berkaitan dengan bahan yang diperlukan. Untuk sintesis protein ataupun kata lainnya pembentukan protein, kita memerlukan DNA, RNA, ribosom dan juga asid amino. Bahagian saya akan menerangkan tentang DNA dan RNA. DNA merupakan main factor untuk pembentukan protein. DNA ini terdiri daripada dua rantaian polinukleotida ataupun ATCG yang mana terletak di dalam nukleus. DNA juga menerima arahan yang spesifik untuk setiap protein. Perkara yang perlu di-highlightkan di sini adalah DNA tidak boleh meninggalkan nukleus. Manakala unsur yang seterusnya untuk pembentukan sintesis protein adalah kita perlukan RNA. RNA bertindak sebagai pembantu dalam sintesis protein. Ciri-ciri RNA adalah RNA ini adalah satu berbenang polinukleotida ataupun dikenali sebagai single bond. Terdapat tiga jenis RNA iaitu mRNA, tRNA dan juga rRNA. Saya akan jelaskan jenis-jenis RNA. Pertama adalah mRNA. mRNA adalah berfungsi untuk meniru maklumat genetik DNA dan menyampaikan maklumat tersebut kepada ribosom. Apa itu ribosom? Ribosom merupakan tapak sintesis yang berada di sitoplasma. Kedua adalah rRNA. Apa itu rRNA? rRNA adalah berfungsi untuk bergabung dengan protein membentuk ribosom. Jenis yang terakhir iaitu jenis RNA yang ketiga ialah tRNA. tRNA berfungsi untuk membawa asid amino dari sitoplasma ke ribosom supaya dapat dirangkai membentuk rantai polipeptida. Ianya bertindak secara spesifik bagi setiap asid amino.
Seterusnya ialah ribosom. Ribosom merupakan mesin molekul rumit yang didapati dalam semua sel hidupan yang berfungsi sebagai tapak sintesis protein biologi, iaitu translasi. Ia menghubungkan bersama komponen-komponen asid amino mengikut urutan yang diperincikan oleh molekul RNA. Ia terdiri daripada dua komponen utama, iaitu subenit ribosom kecil yang membaca RNA dan subenit besar yang menghubungkan asid amino membentuk rantaian polipeptida. Struktur ribosom pula merupakan organel yang amat kecil, iaitu ribosom prokariot mempunyai diameter berukuran 20 nanometer dan terdiri daripada 65% RNA dan 35% protein ribosom. Ribosom eukariot pula berdiameter antara 25 nanometer dan 30 nanometer dengan nisbah RNA yang berhampiran kepada 1. Fungsi ribosom ialah tapak sintesis protein. Protein yang dihasilkan oleh ribosom pada jalinan endoplasma kasar dan diremeskan dalam bentuk enzim atau hormon. Protein yang dihasilkan oleh ribosom bebas digunakan oleh sel itu untuk pembesaran dan memangkinkan tindak balas yang dijalankan di dalam sel. Asid amino pula adalah bahan yang membentuk protein, hormon dan asid nukleik dalam badan anda. Di samping itu, ia boleh bertindak sebagai pengirim neutron dan enzim. Asid amino diserap terutamanya dari makanan yang anda makan dalam diet harian. Tajuk yang seterusnya adalah mekanisme sintesis protein. Mekanisme sintesis protein ini melibatkan dua proses utama. Dua proses itu adalah transkripsi dan translasi. Proses yang pertama iaitu transkripsi merupakan penyalinan maklumat DNA di nukleus yang akan membentuk mRNA untuk disampaikan ke ribosom. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah bahan genetik asas dalam bentuk kehidupan utama kecuali virus tumbuhan, bakteriofag dan beberapa virus lain yang sama ada DNA tidak hadir atau sebarang variasi dari DNA double stranded hadir. DNA terdiri daripada 3 jenis sebatian iaitu molekul gula yang ada dalam DNA adalah gula pentosa, deoksiribos dan fosfat. Manakala mRNA bermaksud acid ribonucleic messenger, ia disintesis dalam nukleus sebagai helai pelengkap kepada DNA. mRNA mempunyai semua ciri asas RNA. Komposisi RNA sama dengan DNA kecuali beberapa perbezaan ciri. Molekul gula yang terdapat dalam RNA ialah ribosa dan di antara 4 asas nitrogenous thymine dan digantikan oleh uracil. Proses transkripsi ini berlaku di nukleus. Proses yang kedua adalah translasi. Translasi merupakan penterjemahan maklumat yang dibaca mengikut kodon daripada mRNA bagi mengikat protein. Kodon atau kod genetik ini mempunyai 3 jujukan base nukleotida pada mRNA. Berpadanan dengan antikodon pada tRNA atau spesifik untuk setiap asid amino dan terdapat 64 antikodon untuk setiap 20 asid amino dan proses translasi ini berlaku di ribosom. Okey, ini merupakan senarai asid amino dan kodon mRNA. Ia juga dikenali sebagai jadual kodon dan boleh digunakan untuk menterjemah kod genetik menjadi jujukan asid amino. Saya akan terangkan mengenai proses sintesis protein. Pada umumnya, proses ini mempunyai 2 peringkat iaitu transkripsi dan translasi. Tetapi pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai transkripsi. Secara umumnya, transkripsi adalah satu proses penyalinan kod genetik yang berlaku di nukleus. Ada 3 tahap yang terjadi dalam transkripsi iaitu inisiasi, elongasi dan terminasi. Tahap pertama iaitu inisiasi ataupun yang lebih dikenali sebagai cetakan. Tahap ini melibatkan ada satu enzim yang bernama RNA polimerasi yang melekat pada promoter DNA. Kemudian, RNA polimerasi akan membuka laluan kepada DNA dan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Tahap yang kedua ialah elongasi, iaitu terjadinya proses pemanjangan mRNA dari arah 5 ke 3. Proses ini akan berterusan sehingga enzim RNA polimerasi bertemu dengan bahagian terminator.
Tahap yang ketiga iaitu terminasi ataupun pemutusan. Pada tahap ini, RNA polimerasi akan dilepaskan dari DNA. DNA akan menyambung kembali dan mRNA akan terpisah dari DNA. mRNA akan dipindahkan dari nukleus ke sitoplasma dan masuk ke tahap yang selanjutnya iaitu translasi. Protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasina binti Mizan. Hari ini saya nak bentang mengenai translasi. Translasi ini merupakan mRNA akan menjadi kepada protein. Proses translasi ini merupakan proses penterjemahan mRNA kepada turutan asid amino, di mana ia akan turutan menjadi huruf dan mempunyai 3 peringkat, iaitu etiologi, transminasi dan juga inisiatif. Translasi akan bermula dengan huruf AUG, iaitu dia akan start initiation dan ribosom akan bergerak bersama benang mRNA mengikut kodon. Kodon itu sama dengan mRNA, iaitu perkataan-perkataan yang digunakan. Akan dibaca mengikut susunan-susunan yang telah disediakan nanti. Kita akan sediakan video supaya anda lebih jelas. Dan asid amino ni akan bercantum dengan asid amino yang lain untuk berterusan berpanjangan membentuk polipeptida. Dan apabila pergerakan berpanjangan, mRNA ni atau kodon akan merespon untuk menstopkan, iaitu mengkodkan perkataan stop supaya perkataan UAA dan UAG serta UGA akan terminal, di mana ia akan kekal dalam kondisi yang berlainan. Dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG,
maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.